Betul ke apa nak ambil rambutan? Nak ambil pucuk daun palas. Tu pokok. Tu pokok daun palas. Tapi nak ambil pucuk dia. Yang dekat dalam. Tu Abang Anik turun dia ambil pucuk daun palas. Teringin nak makan tupak. Biarlah bukan musim raya pun kan. Teringin nak makan tupak palas. Jadi kita nak buat lah ni tupak palas. Nanti nak kongsi-kongsi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan darinya. Amin. Jadi, hari ini kebetulan saya dengan Abdul Rahman Auf nak pergi ke klinik kesihatan ibu dan anak sebab Abang Auf ada temu janji jumpa doktor. Dan kami ada masak ketupat palas. Jadi kami nak berkongsi ketupat palas yang kami masak dengan staf di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kota Marudu. Ini yang tak buka lagi. Okey. Kita bedah kat tiang ni. Tu dia dah terbuka. Kita kibas sikit sebab ada habuk-habuk sikit kan. Okey. Kalau ada setengah orang dia jemur dulu baru buka apa ni, lerai-leraikan daun dia selai-selai untuk buat ketupat. Untuk buat kelongsong dia, untuk buat kelongsong ketupat tu. Okay, nanti kita tunjuk pula cara buat kelongsong dia. Proses penyediaan daun untuk buat ketupat palas ni disambung pula oleh Abang Anik. Okey, tu Abang Anik dah tarik sela-sela daripada pucuk yang kita dah bidah kat luar tadi ke. Jadi Abang Anik tarik sela-sela, soyok sikit, buai sikit bahagian atas hujung dia tu. Kemudian Abang Anik luruk-luruk. Masa kita luruk ni dia ada sikit-sikit lagi habuk-habuk dia yang jatuh lah. Okey, luruk-luruk, gulung-gulung, buat lagi selah, buat 2-3 lah. Lepas tu nanti Abang Anik akan bentukkan jadi macam bentuk kelongsong dia lah. Kita buat proses buka daun siap-siap ni supaya nanti masa kita nak sumbat pulut tu proses dia lebih cepat lah, sebab daun dah siap buka. Jadi Abang Anik gabungkan 2 lah sini, skala kat gabung banyak lagi pun boleh, 3-4 lah, 5 lah pun boleh. Ni Abang Anik tunjuk dia gabung 2 lah saja. Tu gulung lah gitu, pusing gitu. Siap lah. Ni dia punya kelongsong persediaan sebelum kita sumbat pulut. Jadi sementara tunggu pulut masak kan, kita boleh buka daun dulu. Kalau kita nak buka daun sehari awal pun boleh juga, tapi simpan dalam bekas yang bertutup supaya tak kering. Jadi inilah daun palas yang dah siap dibuka. Seterusnya kita sediakan pulut, dia punya pulut. Jadi beras pulut ni kat tempat saya ada cap ni je, Hi-O. Beras pulut saya guna dalam 2 kilo. Basuh bersih-bersih, lepas tu rendam dalam 4 hingga 6 jam ataupun semalam. Okey, kalau lagi lama kita rendam, cepatlah proses masak dia. Okey, setelah rendam kita pun sejak
air dia kita tak usir dia sejak berah pulut tu masuk ke dalam periuk kukusnya. Lepas tu nanti kita buat lubang-lubang supaya steam tu boleh naik, uap dia boleh naik sampai ke atas dan masuk pulut serata. Bahan-bahan yang diperlukan untuk masak dia punya sate, saya guna 1 liter sate pekak, lepas tu 3 cawer gula, setengah cawer minyak, 1 sudu besar garam dan 2 helai daun pandan simpur. Okey, yang ini kali ni saya buat ketupat palah yang lemak manis sebab tu kita guna gula lebih banyak daripada garam. Okey, jadi kita masaklah semua bahan-bahan ni sekali. Masak bubuh je sekaligus tu kita masak hidupkan api. Bubuh daun pandan tu untuk dia punya bau aroma sedap. Lepas tu bubuh 1 liter santan. 1 liter santan ni nanti sate ni bila kita masak, lepas tu bila kita nak bubuh kat pulut kita takkan bubuh semua sekali, kita bubuh sikit-sikit dulu. Kalau misal kata nampak macam pulut tu dah okey, dah cukup ni, kita tak payah tambah lagi dah lah sate. Yang sate lebih tu kita boleh sipir kalau kita nak buat pulut, nak buat lagi tupak tu. Sebabnya kalau kita main bubuh je gitu takutnya terlembik pulut, okey. Jadi sebab saya guna sate kotak jadi saya tambah minyak lah. Kalau kita guna sate perah daripada buah nyo tu, original tu, tak payah buh minyak pun tak apa. Okey, ni dah siap masak dia. Kita masak dulu sate ni sebelum kita arung dengan pulut supaya kita punya pulut tu nanti tahan lebih lama. Okey. Seterusnya, ni pulut pun dah siap masak. Nampak jernih dia tu kan daripada warna asal sebelum kita masak tu. Okey, seterusnya proses kita arung sate yang kita masak dengan pulut panas-panas dia. Kita buat proses ni panas-panas supaya dia boleh resap pulut tu, dia akan resap sate kita masak tu. Kalau dah sejuk kat nanti dia tak boleh nak meresap. Okey, jadi kita pun bubuh lah sikit-sikit dulu. Kita pun gaul rata dulu. Lepas tu baru kita tambah lagi sate. Kita gaul lagi rata. Lepas tu kita tengoklah keadaan. Keadaan dia rupa lagu mana kan. Kalau macam cukup dah, nampak dah cukup cukup kembar dah pulut tu. Jangan lembik sangat, jangan kerah sangat. Maknanya cukup lah. Jangan tambah lagi dah lah sate tu. Okey, kalau kerah lagi tak berapa lembut pulut tu, kita tambah lagi sate. Saya lupa nak oyak. Masa rendam berah pulut tu, saya tambah juga dengan asam keping. Tujuannya sebab nak bagi pulut tu nampak berkilat. Bila kita masak dah pulut kita kukus ke. Kalau orang biasa buat pulut kuning pun dia rendam berah pulut dengan sebut kunyit dan juga asam keping supaya jadi nampak berkilat. Ni comel dah. Cukup dah. Tak habis pun sate yang saya guna tadi. Jadi saya sipir, the next time saya beli pula berah pulut buat lagi. Okey, ni proses nak menyumbak pulut ke dalam daun palas. Jadi daun palas tu kita buat bentuk kun lagu tu. Kemudian kepas sikit pulut tu dan sumbat dalam daun tu. Ni saya buat tupak palas lemak manis, ada inti serunding daging. Kebetulan serunding daging banyak lagi kat rumah. Okey, ada stok lagi sipir dalam peti. Jadi kita buatlah. Okey, lepas tu kita tambah lagi berah pulut alik atas. Ni pusing. Saya ni tak pandai sangat nak mengajar, tapi gitulah cara saya buat. Tak comel mana tapi jadilah, nampaklah rupa ketupat palas. Supaya macam orang jual di Kelantan tu kan. Kalau dia style Kelantan ni ada kepik bahagian kepala atas dia tu. Gitu. Lepas tu masuk tu, lepas tu baru kita simpulkan. Jadi kalau daun palas kita tu gak pendek, payahlah nak buat. Dia comel kalau panjang-panjang. Kalau macam daun palas tu panjang dan lebar sangat, besar sangat, kita buih sikit, kita kerak sikit. Sebabnya nanti kalau terlalu lebar sangat, besar sangat lah pulut kan. Tupak kita kan tak comel sangat. Tak comel juga kalau besar sangat pun. Lepas tu nanti nak gulung, nak ikat pun tak ada. Sebab dia besar. Jadi ni saya tunjuk kali kedua lagi. Sumbat pulut. Lepas tu masuk ke serunding. Okey, petua saya, ni saya belajar daripada mak mertua lah. Mak mertua saya, mak saya ajar. Dia kata kalau tak sewi lekat pulut di tangan masa kita duk pegang nak sumbat ni kan. Sebelum kita pegang pulut tu, kita celup tangan dalam air kapur. Kalau kita punya pulut tu
cukup elok comel, cukup minyak ke apa semua gini, cukup kita celup sekali je. Masa mula-mula kita nak buat tupak tu kita celup tangan kita dalam air kapur tu sekali je. Lepas tu dia takkan melekat. Pulut tu takkan melekat di tangan. Ni buat comel tu, tarik kemah-kemah. Tarik kemah-kemah, picit-picit sikit supaya pulut tu gi penuh dalam tu sampai ke bucu-bucu ujung tu kan. Tarik, nanti tangkai di atas tu ujung tu kita kerak pendek lah. Tak usah lah panjang-panjang tu kak. Jadi kita kerak pendek nanti. Okey. Boleh teruskan untuk tengok. Saya tunjuk lagi sekali cara buat ni. Kita orang ni memang benar lah makan tupak palas ni. Tapi sebab duduk di Sabah ni jauh daripada kampung halaman ni, payah nak jumpa orang jual. Tak ada orang jual tupak palas style Kelantan ni lah. Lemak manis, ada bubur serunding. Jadi nak tak nak kena buat sendiri. Saya dulu tak pandai ni, tak pandai nak buat tupak ni. Biasa tengok je orang buat, tapi sendiri buat tak pernah. Tapi sejak duduk di Sabah ni, kata baru juga duduk merantau di tempat orang ni kan. Jadi kita belajar benda yang kita tak pandai buat, kita belajar buat. Siapa kita boleh. Mungkin kita nak makan tu kak. Kalau kita tak belajar, tak ni kak, tak boleh nak makan lah. Tunggulah kalau ada orang buat kat Kebetulan kak, ataupun tunggu bila boleh balik kampung kak, baru boleh makan. Kebetulan ni dalam pandemik COVID-19 ni pula dekat 2 tahun tak boleh nak kelik kak. Kohol lah berat rasa kalau tak boleh nak makan tupak kak. Jadi buat sendiri. Alhamdulillah pula ada keluarga angkat dekat Sabah ni, ada duk tanam pokok daun palas ni kan. Jadi senang lah nak dapat sumber daun palas. Tu gitu buat. Sedap ni makan, ya Allah. Sementara sambil saya duk buat tu, anak-anak dah ambil dah pulut makan saja gitu. Lepas tu kita kukuh lagi sekali sampai daun tu berubah warna cerah. Tupak palas ni jadi warna gelap sikit. Okey, yang ini Abang Anik punya projek lah. Sebab ada satu lebih, jadi kita orang pun beli beras pulut pula, rendai pula, arung pula, buat proses yang sama juga. Beras pulut tu Abang Anik nak buat pulut panggang pula. Dia kata sedap juga. Dia kata kalau pulut ni kita buat gini pula. Peseng gini. Bungkus dengan daun pisang. Sebab daun palas habis dah kan. Bungkus dengan daun pisang. Tapi tahulah jadi gitu Abang Anik. Hanya gulung. Tak berapa ni pun tak pernah buat pulut panggang sajalah ni buatnya. Teringin nak makan kan. Sekali kalau orang buat pulut panggang ni ada 2 jenis lah. Ada setengah orang buat dengan bubur serunding. Ada setengah orang buat masak inti kelapa tu ke. Masak dengan bawang ke apa tu. Tapi ni kita guna serunding lah. Serunding banyak dekat bila nak habis. Jadi bila siap gitu kita pun bakarlah atas koli. Sedap makan dia. Okey, itulah dia ketupat palas lemak manis dan pulut panggang serunding dari Han In Family. Cubalah.